Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan tentang di dalam buku Sulalatus Salatin, iaitu tema nikah dalam sunyi. Di dalam topik dalam buku Sulalatus Salatin ini terdapat beberapa subtopik. Kami memilih iaitu nikah dalam sunyi sebagai perbincangan hari ini. Okey, bagi sinopsis nikah dalam sunyi ini, dia menceritakan Sultan Muzaffar Shah pula jatuh cinta pada Bonda Raja Mansur. Okey, baginda seterusnya menikahi Bonda Raja Mansur secara senyap-senyap. Hasil daripada pernikahan tersebut, baginda memperolehi seorang putera yang dinamakan sebagai Raja Abdullah. Namun begitu, segala rahsia itu hanya diketahui oleh bendahara sahaja. Raja Omar pula menganggap Raja Abdullah ini sebagai zuriatnya sendiri. Seterusnya, Raja Fatimah pula melahirkan seorang putera yang dinamakan sebagai Raja Abdullah Jalil. Bagi subtopik nikah dalam sunyi ini, dia menceritakan tentang kepentingan setiap watak dalam Sulalatus Salatin dilihat dari sudut sejauh mana fungsi watak yang dimainkan berkaitan dengan negara kota Melaka. Karya sejarah ini juga dia memberi fokus kepada peristiwa yang berlaku di istana. Maka penceritaan ini lebih tertumpu kepada watak-watak yang terdiri daripada golongan istana atau raja. Bagi golongan raja, dia merupakan watak yang penting. Seterusnya, watak yang lain adalah seperti golongan pembesar-pembesar negeri, iaitu bendahara, termegung, laksmana dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan menghuraikan apakah itu definisi watak dan perwatakan. Okey, baiklah. Watak menurut Kamus Dewan edisi yang ketiga 2002, biasanya watak lebih dikenali dari sifat batin seseorang yang biasanya mempengaruhi tingkah lakunya atau fikirannya. Okey, seterusnya watak ialah pelaku dalam sesebuah karya tokoh, dalam cerita atau pendukung atau pelakon yang memainkan peranan bagi menghidupkan sesebuah cerita dalam sesebuah karya ataupun teks kesusasteraan Melayu. Perwatakan. Okey, kebiasaan perwatakan ni adalah gambaran sikap watak dan sifat yang dimiliki oleh watak dalam sesebuah cerita atau menjadi pelaku dalam karya itu, walaupun secara fizikal atau secara luaran seperti cantik, tegap, gemuk, kurus, tinggi dan pendek. Okey, seterusnya kaya atau sihat ataupun secara sifat dalaman watak atau perasaan seseorang seperti pemarah, penyayang, amanah, jujur dan bertanggungjawab. Jadi, jika kita kaitkan watak dan perwatakan di dalam buku Sulalatus Salatin, di mana tajuk nikah dalam sunyi, kita boleh nampak di mana Sultan Muzaffar, watak yang dipegang oleh Sultan Muzaffar dan perwatakan Sultan Muzaffar adalah seorang yang jujur. Itu adalah contoh watak dan perwatakan dalam nikah dalam sunyi. Terusnya adalah watak dan perwatakan. Watak utama di dalam cerita nikah dalam sunyi ini adalah Sultan Muzaffar Shah yang berkahwin dengan Bonda Raja Mansur dan dikurniakan seorang anak, iaitu Raja Abdullah. Perwatakan Sultan Muzaffar Shah adalah seorang yang jujur dan juga seorang yang penakut. Seterusnya adalah watak bendahara kepada Sultan Muzaffar Shah yang juga telah bertanggungjawab mempersiapkan perkahwinan Sultan Muzaffar Shah dan Bonda Raja Mansur. Perwatakan bendahara adalah seorang yang sangat taat dan juga seorang yang amanah. Watak seterusnya adalah Seri Narari Raja, iaitu memegang watak sebagai nenek Raja Fatimah dan mempunyai perwatakan seorang yang penyayang dan juga seorang yang tidak berpegang pada janji. Watak seterusnya adalah Raja Fatimah, iaitu isteri kepada Raja Omar dan juga ibu kepada Raja Abu Jalil.
Pewatakan Raja Fatimah adalah seorang yang sangat baik hati. Seterusnya adalah Raja Omar. Raja Omar adalah bekas suami bonda Raja Mansur dan juga merupakan suami Raja Fatimah. Pewatakan Raja Omar adalah seorang yang penyayang. Watak seterusnya adalah bonda Raja Mansur. Bonda Raja Mansur merupakan isteri Sultan Muzaffar Shah yang juga melahirkan Raja Abdullah dan memiliki rupa yang menawan. Pewatakan bonda Raja Mansur adalah seorang yang mendengar kata. Watak yang terakhir di dalam cerita nikah dalam sunyi ini adalah watak Kadi yang telah mengawinkan Sultan Muzaffar Shah dan juga bonda Raja Mansur. Pewatakan Kadi di dalam cerita ini adalah seorang yang bertanggungjawab. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis watak yang terdapat dalam kisah nikah dalam sunyi. Watak pertama yang terdapat dalam kisah nikah dalam sunyi ini, yang pertama iaitu watak utama, yang di mana watak ini adalah watak yang menjadi pemain utama yang berperanan amat penting dan menjadi fokus dalam sesebuah penceritaan, seperti Sultan Muzaffar Shah. Seterusnya watak sampingan, iaitu watak yang kurang memainkan peranan dan juga sebagai pembantu bagi watak utama, iaitu Kadi, Bendahara. Ketiga iaitu watak protagonis. Watak protagonis ini merujuk kepada watak utama dalam sesebuah cerita. Watak ini tidaklah semestinya yang memiliki rupa paras yang tampan, baik dan berkemanusiaan. Mungkin juga ada di antara watak ini yang menjadi detektor koruptor, penjenayah dan juga sebagainya. Sebagai contoh, watak di dalam kisah nikah dalam sunyi ini merujuk kepada Sultan Muzaffar Shah. Dan yang keempat merujuk kepada watak antagonis. Watak antagonis ini ialah watak yang di mana menjadi penentang ataupun lawan kepada watak protagonis yang saya sebutkan sebentar tadi. Dalam kisah nikah dalam sunyi ini, watak antagonis merujuk pada Sri Naradiraja. Watak yang kelima dalam kisah nikah dalam sunyi ini iaitu watak bulat. Watak bulat ini menarik kerana watak jenis ini lebih menuju kepada pelbagai arah, sama ada untuk menambah pengalaman, mengubah sikap dan juga fizikal. Watak bulat yang terdapat dalam kisah ini merujuk pada Sultan Muzaffar Shah. Seterusnya, watak pipih. Watak pipih ini lazimnya adalah yang tidak kompleks, tidak berkembang dan juga tidak memeranjatkan pembaca. Watak selanjutnya yang ada dalam kisah nikah dalam sunyi termasuklah watak dinamik, iaitu watak yang mengalami pelbagai konflik, persoalan dan permasalahan dari awal hingga ke akhir. Dan yang terakhir, yang ke-8 iaitu watak statik ataupun kaku, di mana watak statik dan kaku ini adalah watak yang tidak mengalami apa-apa perubahan, perkembangan dan tidak bergerak. Menerangkan mengenai fungsi watak di dalam cerita nikah dalam sunyi yang terdapat dalam kisah Sulalatus Salatin. Okay. Pertama, fungsi watak dia memainkan peranan dalam menghidupkan cerita dan juga peristiwa yang berlaku sepanjang kisah di dalam cerita yang ingin disampaikan oleh pengarang. Okay. Seterusnya, jadi fungsi watak ini dia menonjolkan gerakan plot dan juga idea di dalam kisah tersebut. Okay. Contohnya di dalam gerakan plot bermula daripada awal plot cerita ataupun kemuncak cerita hinggalah ke bahagian peleraian. Jadi watak yang ada di dalam cerita tersebut akan menonjolkan gerakan. Maksudnya ada yang berwatak antagonis, antagonis dan mungkin watak utama, dia akan memainkan peranan penting dalam menggerakkan cerita tersebut. Jika kita lihat watak yang terdapat di dalam cerita nikah dalam sunyi, sebagai contohnya watak Sultan Muzaffar Shah sebagai watak utama dalam cerita ini. Jadi watak baginda berfungsi mengembangkan cerita nikah dalam sunyi sehingga menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Daripada awal kemuncak cerita hinggalah pembaca ingin mengetahui peleraian cerita tersebut.